Kejap ni. Okay, dah record. So hari ni sambung berkaitan Google Classroom untuk Jamboard dengan bantuan Google Doc. Okay, so semua dah login dalam Google Classroom menggunakan ID MOE? Ya, sudah Puan. Sudah So saya direct ke Google Classroom. Okay, semua boleh nampak? Ya, boleh. Okay, saya just nak remind balik, just nak recall lah macam mana nak join baru untuk Google Classroom. Okay. So ada dua cara, dekat belah kanan ada tambah, sama ada join class, masukkan class code ataupun boleh create class yang baru. Okay, ataupun satu lagi cara kita add pelajar-pelajar kita. Okay, so untuk latihan hari ini saya nak semua bersama-sama lah pilih tambah untuk join kelas bersama-sama supaya semua yang berlaku dekat sini sync. Okay, ni kelas code dia. Boleh masukkan. Okay, dah Okay, kelas code adalah UWCOAN2. Semua dah masuk? Okay, ni dekat untuk kita tengok pelajar-pelajar kita. Okay, sama ada kita bagikan kelas code ataupun kita tambah dekat sini invite student, masukkan email mereka. Okay, classwork adalah tempat untuk kita tambah assignment, quiz dan sebagainya. Stream adalah macam Facebook lah, Facebook newsfeed. Semua yang aktiviti yang berlaku dalam Google Classroom akan keluar dekat sini lah. Okay, seterusnya. So ini just saya nak recall balik daripada macam mana siapa yang tak biasa guna Google Classroom, macam mana nak tambah dan lain-lain. Okay. So seterusnya pergi ke bahagian yang titik-titik ni ada Google Apps. Okay, pergi pilih Jamboard. Okay, sebab once kita dah login dalam Google Classroom, semua ni dah ada kat kanan, so dah senang. Okay, masuk Jamboard. Boleh tunjuk lagi macam mana masuk Jamboard, sorry. Okay, untuk masuk Jamboard belah kanan ni, ada nampak tak bila saya jalankan cursor, nampak cursor tak? Nampak Dr. Azrina? Okay, so ada Google Apps kanan ni, ada 9 dot. So tekan. Okay, so pilih Jamboard.
Turunkan ke bawah ada Jamboard. Ada macam-macam sebenarnya Google Apps kita. Okey, Drive adalah tempat menyimpan fail. Okey, Google Classroom ni pun nanti semua yang pelajar hantar akan automatically tersimpan dalam Drive. Okey, kemudian Docs adalah yang semalam adalah macam Word lah. Cuma dia online. Sheet sama dengan Excel. Slide sama dengan PowerPoint. Sites adalah website. Kalau kita nak buat website percuma boleh melalui sini. Okey, Keep adalah macam kita nak buat checklist. Okey, ni untuk simpanan nota online. Jadi katalah kalau kita bertukar-tukar handphone tak ada masalah sebab kita punya nota tu sentiasa ada. Kita boleh macam retrieve balik daripada mana-mana handphone. Okey, Meet adalah yang kita gunakan ni dan lain-lain. Okey, so semua dah masuk Jamboard. Okay, first untuk buat Jamboard yang baru adalah tekan kat sini ada tambah New Jam. Okay, singkatan Jamboard ni Jam. Okay, New Jam. Kelebihan jam ni adalah sebenarnya kalau kita especially cikgu matematik, cikgu lukisan, kadang kita geram bila kita pakai docs, semuanya kena type. So dekat Jamboard ni kita boleh menyunting. Ni kelebihan dia. Contohnya dekat sini ada pen, boleh pilih color. Contohlah nak buat A, tambah B, tulisan memang tak cantik lah. Tambah C, tapi sekurang-kurangnya kita akan rasa puas. Okey, ni kelebihan Jamboard. Dia macam whiteboard lah. Minta maaf. Saya punya Jamboard tu dia keluarkan you don't have a jam yet. Tap to create one. Nampak apa Okey, saya back tadi. Ni you don't have a jam yet kan? Macam tu. So dekat bawah ni ada tambah new jam. Kalau guna handphone, kena install apps Jamboard. Boleh juga. Cuma kalau online tak payah install lah. Kat bawah ni ada new jam. Tambah je. Okey, ada. Dah jumpa. Okay. Terima kasih, Ban. Okay. Okay. So, macam mana kita nak sharekan Jamboard ni dalam Google Classroom supaya semua yang kita buat dekat sini pelajar boleh conteng juga. Contohnya kita nak buat, kita nak pelajar jawab bersama-sama. Okay, caranya adalah dekat sini sharekan. Sebab ni kadang dia tricky sikit. Benda simple tapi kadang kita tak perasan. Okay, dekat sini ada private, only you can access. Lepas tu kita change. Okay, kat sini ada banyak. Kita ambil on anyone with the link. Okay, so tak cukup sekadar di situ. Dekat sini jangan lupa. Sebab kalau can view, dia tak boleh buat apa-apa. So can edit. Jadi ada dua tempat. Satu on anyone with the link. Jadi katalah dia di luar, kalau saya sebab UTM punya, jadi di luar UTM atau pakai apa-apa email boleh masuk. Okay, jadi can edit. Jadi dia boleh edit bersama-sama kita. Tapi kalau kita memang nak restrict kepada pelajar, hanya kita tunjuk pelajar tak boleh buat apa-apa, kekalkan can view. So for now saya nak can edit. Okay, so save. Okay, jadi link ni kita copy. Kat atasnya ada link, kita copy.
Ini done dulu. Pergi balik ke Google Classroom. Masuk dalam classwork. Create. Okay, kita nak sebab dia sebagai material lah. Belajar tapi dia interaktif. Okay. Saya boleh masukkan title, boleh masukkan description. Sekejap. Okay, so dekat sini ada add link. Okay, masukkan. Okay, add link. Ni untitled jam sebab tadi saya terlupa nak tukar nama dia. Okay, kalau kita dah siap-siap tukar nama dekat sini, nanti dia ikutlah nama. Katalah ini subjek matematik. Okay. So kalau ni katalah saya pangkah balik, saya add link. Okay, so dia dah siap-siap tukar nama matematik. Okay, dekat sini for class. Sebab kadang kita tak tahu atau mungkin tak perasan, kita boleh share benda yang sama kepada banyak-banyak kelas. Katalah saya kat sekolah, saya kelas 4 PSV dan 4 KT, jadi saya boleh tikkan ketiga-tiga ni, katalah contohnya. Jadi tiga-tiga ni terus automatik ada dalam semua Google Classroom mereka. Jadi saya tak payah nak buat satu lagi, nanti saya ulang lagi. Okay, dan ni biarkan all student. Ni jika ada topik, kita boleh create lah. Kata ni nak memang mungkin bab 1. So kita boleh buat. So kita create bab 1. So post. So automatik pelajar buka, dia pergi je dekat Jamboard ni, dia dah boleh terus edit bersama-sama. Okay, kalau cikgu-cikgu atau semua yang ada hari ni nak join bersama dalam Google Classroom yang saya share tadi pun boleh. Jadi kita nampak macam mana sebenarnya perasaan pelajar tu merasa, kita rasalah macam mana pelajar rasa masa-masa kita share Google Classroom dengan mereka. Okay. So kalau cikgu nak tekan, boleh pergi ke Google Classroom yang tadi dah masuk. Okay, kepada yang belum, ni dia punya class code. UWCOAN2. Okay, yang sudah. Ni pun dah harian komen. Yang sudah boleh dekat, ni macam newsfeed lah. Facebook newsfeed, semua yang berlaku dia akan post dekat depan ni, boleh tekan. Okay, masuk sini. Nanti kita akan bersama-sama. Okay, hadiah dah masuk. Semua boleh cubalah nak conteng-conteng. Contohlah kita nak kata, okay, Ali, sila tulis huruf A. Sesiapalah nak jadi Ali nak menulis. Boleh. Supaya dalam kelas tu kita kena panggil lah nama-nama pelajar supaya tak berterabur. Terima kasih Ali. Okey, dah tulis huruf A. Okey, jadi kita bolehlah semak bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Dekat sini boleh tukar background. Okey, kalau kita nak dots. Buku garis lurus. Nak suruh, ni kalau dekat sekolah. Okey. Yang ni grid kalau kita nak ajar graf. Yang ni pun boleh, yang ni macam AutoCAD punya. Okay, nak tukar warna biru, nak tukar warna hitam. Macam-macam, dah hilang, tak nampak terus. Okay, warna putih. Okay, nak clear frame, tekan je clear frame ni, hilanglah semua. Hilang dah, sorry lah tadi siapa yang dah tulis. Okay, harapnya jelas lah.
Okey, kalau dalam handphone, okey, kelebihan dalam handphone, dia dekat sini kalau kita tengok, dalam komputer hanya ada 4 tulisan, 4 pensel ataupun pen. Tapi dalam handphone, okey, ni cara nak add gambar. Okey. Okey, dalam handphone ada kelebihan yang ini. Assistive drawing tools. Memang Google pun dah maklumkan kekurangan mereka. Mereka hanya ada dalam app sahaja kelebihan ni. Okey, apa kelebihan benda ni? Okey, ni saya buka serentak dekat phone saya. Okey, bila saya pilih assistive tool, katalah saya nak buat garis lurus. Dia tegakkan. Tapi kalau pada komputer tak ada. Okey, kalau saya buat bulat, dia cantikkan. Tu kelebihan dia. Kalau saya assistive tool ni ada dua. Satu untuk melukis, satu untuk menulis. Okey, yang ni saya pilih untuk menulis. Katalah saya tulis tulisan pakai tangan memang macam ni lah. At least nampaklah hurufnya tu elok sikit lah rupanya. Ni sebab tulisan saya terputus. Okey. So ni kelebihan assistive draw hanya ada pada apps. So dia memang tak ada dekat komputer. Okey, so kelebihan ni lagi dia juga macam walaupun dia whiteboard, kita tak payah nak padam sangat. So kita boleh ke atas ni ada next page. Kita biar je yang page mula tu. Kalau sesiapa masih nak menulis di situ tak ada masalah, boleh kekal menulis tapi kita boleh buka ke next frame. Okey, jadi yang sana tadi tak kacau, kita dah boleh guna yang baru. Okey, kalau untuk yang baru ni, okey, kita nak biasanya sekarang, okeylah contohlah kita nak ajar berkaitan pokok, sains pokok. So bila sains pokok kita nak galakkan authentic learning ataupun pembelajaran dengan dunia nyata ataupun sebenar. Okey, jadi kita tambahlah gambar. Okey, ni tumbuhan lah. Okey, katalah kita nak tunjuk pokok sebenar sebab kadang dekat buku sains gambar pokok yang kartun. Jadi kita nak tunjuk pokok sebenar. Jadi katalah kita panggil Ahmad, yang mana satu buah. Okey, cuba contoh seorang buat Ahmad lah. Yang mana satu buah, tunjukkan. Buat garisan, tunjuk. Okey, katalah ini buah. Okey, dia dah tunjuk buah. Okey, kemudian batang. Okey, yang manakah batang? Jadi yang manakah akar? Nanti semua tunjuklah. Okey, yang manakah akar? Semua cakap akar tak nampak cikgu. Tapi dia bolehlah cakap, dia tulislah akar dekat sini, dekat dalam tanah. Okeylah. Jadi kita sesuaikan dengan dunia sebenar dan sambil dia belajar sains tumbuhan. Nanti kalau dia tanya yang bulat ni apa pula cikgu? Pandai-pandailah cikgu explain. Okey. Okey, ni untuk macam mana Jamboard ni boleh digunakan untuk sains, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti dan sebagainya. Okey. So kita tukar ke frame baru, frame ketiga.
Macam mana pula Jamboard ni kita boleh gunakan untuk karangan, untuk esei. Okey, so saya letak gambar. Okey, kita upload gambar kita. Okey, katalah saya dah siapkan satu karangan berkaitan kepentingan kegiatan kokurikulum. Jadi, mula-mula kita boleh minta pelajar, okey, kenal pasti yang manakah pendahuluan, yang manakah isi, kita tunjuk, bulatkan. Sebab kalau kita pakai yang lain, katalah pakai Google Docs, memang dia boleh highlight. Tapi dekat sini dia menyonting tu kan yang kita akan rasa lebih puas. Okey, so dia manakah pendahuluan, manakah isi, manakah penutup. Jadi pelajar bolehlah dia nak bulat ke, dia nak tunjuk ke, yang apa, macam manalah, tak kisah. Tapi kita tak bolehlah open, kita kena panggil seorang-seorang, kita panggil nama, okey yang ni buat, ataupun kita tanya siapa volunteer. Okey, lepas tu setiap perenggan, okey baca perenggan pertama, yang ni menceritakan pasal apa. Okey, nanti kata, oh ni maksud kegiatan kurikulum. Okey, yang ni kepentingan, sebab tajuk dia kepentingan. Kepentingan yang pertama, kepentingan yang kedua, kepentingan ketiga dan seterusnya. Okey, jadi pelajar lebih jelas bila kita mengajar. Okey, yang ni untuk karangan. Jadi Jamboard ni sebenarnya boleh guna untuk pelbagai. Bukannya kadang bila kita fikir nak menulis mesti matematik, mesti melukis. Jadi pelbagai kita boleh gunakan. Okey, bila nak buat latihan, sebab itulah kita kena kerjasama dengan Docs lah. Sambil buat yang ni, kita guna juga Google Docs. Okey, seterusnya frame yang next frame, kita buat macam mana nak guna untuk maths. Okey. Satu cara adalah kalau kita nak buat graf. Okey, kita boleh lukis dekat handphone tadi lah, guna assistive draw supaya kita punya satah tu cantik lah rupanya. Tak adalah sengit-bengit sebab pakai ni tak boleh. Dia memang tak kat auto. Tapi kalau untuk sketch tu tak apalah boleh. Kita just nak tunjukkan sahaja. Okey. Okey, satu cara lagi adalah dengan bantuan Google Docs. Okey, macam ni nak buka Google Docs. Balik semula ke Google Classroom. Ada 9 titik dekat atas ni, Google Apps. Pergi je lah dekat Google Docs. Automatik dia akan login guna kita punya account. Jadi tak payah nak login banyak kali. Dan tak payah nak search baru. Okey, jadi kita akan automatically pergi ke Google Docs. Kenapa nak pakai Google Docs ni? Okey, first kita boleh blank, kita buat file baru. Okey, mungkin ada yang dah ada, mungkin ada yang tak perasan. Okey, so add-ons dekat sini. Maths type ni sebab saya dah ada. Kelebihan dia kita boleh letak equation. Siapa yang tak ada, kita pilih dekat sini. Get add-ons. Okay, get add-ons. Okay, ada yang tanya fungsi Google Jamboard ni sama tak dengan Paint. Paint samalah lebih kurang boleh melukis-lukis. Cuma Paint kita tak boleh share, tak boleh buat sync bersama-sama. Okay, tak boleh nak buat bersama-sama dengan pelajar. Lepas tu Paint saya rasa dia tak ada next page kan. Dia ada satu page je. Jadi kalau kita nak buat baru, kita kena save dulu. Dan dia nanti kita kena buka file yang baru. Okay, so bila dekat sini, saya ulang balik tadi. Get add-ons. Okay, dekat sini ada search. Okay, type lah maths type. Dia ada banyak maths, boleh cuba tapi yang saya dah install maths type lah. Boleh masukkan. Okay, boleh install.
Lepas dah install nanti dia adalah dekat sini. So kita boleh insert dekat sini. Okey, ni katalah kita nak ajar algebra ataupun apa, kita nak ajar kuadratik. So X kuasa 2 dekat depan, okay, 2X kuasa 2 tambah within a week. Lepas tu dia ambil satu minggu. Begitu je. tak dengar, ya? Ada yang tanya tadi, boleh ulang? Okey, tak apa. Okey, 2X kuasa 2 tambah 4X tambah 2 sama dengan kosong. Kata kita nak buat persamaan kuadratik. Okey, so kita insert. Bila dah kita insert, ni boleh copy. Jadi kita copy. Kita masukkan dekat Jamboard. Paste kat sini. Dah siap kita punya persoalan ni. Equation. Sebab kita nak tulis nanti tak cantik. Sebab tu kita kena ada integration Jamboard dan Docs. Okey. Jadi nanti bolehlah tunjuk. Okey, pelajar bulatkan yang mana A, mana B, mana C. Nanti dia bulatlah. Okey. Yang ni A. Okey, Zakia yang mana B? Okey, yang ni. Okey. Yang ni sahaja. Okey. And then Farhana yang mana C? So bulatkanlah yang C. Macam tu lah. Jadi dia belajar matematik ni memang dia nak kena puas kan, kepuasan kat situ, baik biar pelajar boleh tengok satu persatu dan kita boleh lebih dekat dengan pelajar. Okay, ni untuk maths contoh. So bila maths kena ada bantuan Jamboard dan Docs. Sebab Docs ni sebenarnya kita nakkan maths equation dia. Okay. Okey, selepas tu katalah memang ini sebab setiap slide berbeza-beza tugasan. Ni ada yang dah clear. Okey, terlebih. Okey, setiap ni ada berbeza-beza. Tapi kalau kita mengajar pada kelas yang sama, mestilah setiap slide tu benda yang sama. Kita pun boleh save. Jadi pelajar boleh simpan, dia boleh study semula mana yang tertinggal. Okey, katalah dekat slide yang terakhir kita nak kata, okey pelajar buat refleksi untuk hari ni. Okey, ni ada sticky note. Jadi refleksi. Tulislah macam mana pembelajaran hari ini. Seronok, adakah anda faham, masih tak faham ke macam mana? Okey. Okay, katalah dia tak faham. Nanti kawan lain letaklah sticky note. Sticky note ni boleh besar kecil. Letaklah sticky note susun dekat sini. So kita dapatlah tahu sebab kadang kita boleh juga kalau nak Google Meet, sambil Google Meet dengan pelajar supaya kita boleh bercakap, boleh menulis. Tapi katalah kalau internet pun tak berapa kuat, kita boleh share Jamboard saja. Jadi kita minta pelajar tulis. Ataupun setiap slide mana-mana yang kita tak puas hati, macam kita mintalah pelajar setiap slide. Okey, komen slide ni. Boleh tak komen slide yang sebelumnya? Okey, komen mana tak puas. Ni pun katalah nak letak komen buah supaya tulisan tu cantik sebenarnya. Yang ni adalah buah. Pun boleh. Maaf Dr. Azrina. Saya. Boleh allow kan ada cikgu-cikgu lain yang baru nak join? Oh, ya ke? Okey. Saya tak dapat invitation. Mungkin dia dah expired. Kena minta semula. Google Meet ke? Google Meet. Okey, mungkin dia dah expired sebab dia ke tempat lain. Okey. Ni kalau kita nak ni lah.
Okay. Lagi satu ada laser pointer kat sini. Ni kita nak tunjuk. Okay, yang ni. Okay, sebab laser ni dia akan hilang. Kita nak tunjuk. Okay, yang ni. Macam tu lah kelebihan dia. Okay, macam mana nak save dekat sini ada more actions. Okay, ada more action. Okay, jadi kita boleh salah satu nak setiap frame sebab setiap page ni dia panggil frame. Okay, save frame as image, dia akan save mana frame yang kita buka tu sebagai image. Kita boleh hantar ke WhatsApp, dia lagi ringan kan, ataupun download as PDF. Bila kita download as PDF, semua sekali downloaded, setiap frame jadi satu page. Jadi slide yang pertama tadi, page pertama, slide kedua, page kedua, slide ketiga, page ketiga. Macam tu. Okay, kata saya save. Okay. Tu jawapan dia, terima kasih. Okay, katalah saya save kat sini. Okay, save as PDF, save. Jadi bila saya buka, dia jadi macam ni lah. Kecilkan. Ni page pertama, ni page kedua, ni page ketiga yang kosong tadi, dan seterusnya. Jadi ni boleh sebagai simpanan kita ataupun nanti kita boleh juga bagi kat pelajar untuk pelajar tengok sendirilah. Ni hasil latihan hari ini, step by step apa yang kita buat. Okay, so saya rasa untuk Jamboard itu sajalah dengan bantuan Google Docs. Ada apa-apa soalan? Jelaskan rasanya sebab Jamboard ni simple. Cuma kadang kita tak perasan kan kegunaan dia. Ada yang nak tanya? Macam ada dengar suara. Ya betul. Pelajar kena install dulu Jamboard di handphone. Baru boleh guna. Cuma kalau dekat komputer tak payah install. Okay, sama. Okay, ada apa-apa soalan lagi berkaitan lain ke? Tulisan Jawi atau Arabic, tanda bacaan tak teli. Tu rasanya memang dia akan lari sikit. Kalau tadi cuba gunakan Google Doc. Ada tak function untuk Arabic atau Jawi?
Okay, mungkin yang tu dia tak cukup mesra. Sama macam bila kita pakai dekat Google Meet ni, bila kita turn on caption pun dia hanya accept bahasa Inggeris saja. Yang lain pun dia tak accept. Dia macam tak ni lah, dia tak mesra. Maksudnya yang bahasa, kira kita cakap bahasa Melayu pun dia bentukkan dalam bahasa Inggeris. Okay, ada apa-apa soalan lagi? Okay, kalau guna word biasa. Oh, yang tu saya tak pernah try. Okay, saya cuba. Okay, saya cuba dekat sini, slide nombor 7. Dia tak nak copy. Copy. Dia tak boleh. Kalau buat dekat Word, mungkin kena print screen lah ataupun guna snipping tool. Lepas tu save, dia akan save as image, lepas tu kena add image. Dia tak boleh sebab Jamboard, doc, slide, apa lagi? Sheet semua ni dia adalah macam satu bawah Google Apps. Jadi dia boleh saling digunakan antara satu sama lain. Jadi kalau lain dia tak benarkan. Okey, jadi ada soalan lagi. Betul lah tu, kena guna Google sahaja. Okey, saya rasa itu sajalah. Nanti kepada yang tak dapat masuk, sebab tadi bila saya share present screen, saya akan pergi ke Windows lain. Jadi saya tak nampak invitation yang berada dekat Windows ni. So mungkin ni kelemahan dia lah kot Google Meet ni. So minta maaf siapa yang tak dapat join, tapi nanti video akan upload dalam website. Oh, sebelum saya terlupa. Okey, sebelum saya terlupa, jangan lupa isi maklum balas. Harapnya penjelasan hari ini jelas. Kepada yang tak pernah menggunakan Jamboard, boleh cuba. Siapa yang dah biasa guna mungkin boleh tambahkan lagi ilmu untuk menggunakan Jamboard dengan lebih kreatif, insyaAllah. Okey, boleh isikan Google Form. Okey, untuk download video yang yang recorded version, tadi saya rasa ada yang dah di-sharekan. Okey, ini untuk website recorded, untuk ambil recorded video dan tarikh-tarikh dan link-link yang lain. Okey. So nanti recorded video akan upload dekat situ, kemudian tarikh baru, mungkin ada schedule baru, kita pun tak tahu apa jadi, masih meneruskan PKP atau kita akan kembali ke sekolah. Form tak dapat buka.
Okay, sekejap saya tengok. Oh, ada masalah trafik katanya. Okay, sekejap. Okay, cuba masukkan dalam training 7. Nanti saya kena pasti yang hari ni, maksudnya siapa isi hari ni yang datang untuk training 8 lah. Cuba boleh buka tak? Oh, mungkin sistem Google Form. Memang semua tak dapat buka. Yang sebelum-sebelum ni pun tak dapat dibuka. Betul. Saya pun tak boleh buka. Cuba gunakan link yang lagi satu ni. Yang saya share pada pukul 10.44. Okey, dah boleh. Okey. So isi dulu yang tu. Saya share balik. Tak apa, training 1. Saya maklum yang siapa isi hari ni adalah training 8. Okay, terima kasih. So saya stop recording dulu lah ya. Terima kasih kerana sudi join bersama untuk training hari ni. InsyaAllah semoga apa yang disampaikan dapat diterima dengan baik dan diharapnya bermanfaatlah ilmu pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.